Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan kehidupan, dan alhamdulillah kita dapat sama-sama meneruskan pembelajaran online kita bersama Ustaz Hisham Abidin pada kali ini. Ahlan wa sahlan, selamat datang pada para pelajar yang mungkin baru pertama kali bersama dengan Ustaz dalam channel ini. Kita bersama dalam study online pendidikan Islam. Okey, abang semua sihat? InsyaAllah saya doakan yang terbaik untuk anda. Abang kakak tingkatan 4. Okey ke? Boleh nah? InsyaAllah saya doakan agar segala perjuangan abang kakak dalam pembelajaran, terutamanya dalam pendidikan Islam ini, akan diberikan kemudahan, insyaAllah. Terima kasih Ustaz-Ustazah juga mungkin bersama dengan kita atas segala bimbingan dan juga pengajaran Ustaz-Ustazah kepada anak-anak kita. Moga-moga Allah merahmati anda semua. Pelajaran 9, kemuliaan berdikari. Jom kita teruskan pembelajaran tanpa buang masa. Pelajaran ke-9, kemuliaan berdikari. Okey, seperti biasa kita mulakan yang pertama, duduk kita dengan keadaan yang tertib dan tenang, keadaan yang paling selesa, paling seronok, paling mudah untuk kita belajar. Dan kita akan teruskan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Dan kita teruskan dengan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa syur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, pastikan semua peralatan kita dalam keadaan yang disediakan dengan lengkap di hadapan para pelajar sekalian. Buku teks utamanya, kerana setiap apa yang Ustaz kongsikan semuanya daripada buku teks, mudah dan simple. Kita tak ambil bahan dari luar kan, mudah, terus straight to the point je kan. Okey, buku teks, buku nota, buku rujukan, pen pensil kertas mungkin ada nota dan sebagainya. Bolehlah kita prepare dan ikhlaskan hati untuk belajar. Fokus untuk pelajaran kita pada hari ini bidang hadis, muka surat 61 hingga 64 dalam buku teks. Okey, kalau cari buku rujukan memang mungkin tak sama lah nombor muka suratnya kan. Jadi buku teks muka surat 61. Okey, pelajaran 9, kemuliaan berdikari. Pelajar sekalian biasa dengar perkataan berdikari. Jadi hari ini kita nak lebih fokus untuk tajuk berdikari. Okey, kita tengok dulu pada bacaan hadis tentang berdikari. Okey, boleh? Ready? Sama-sama kita baca pada hadis yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Rawayah Al-Bukhari. Sekali lagi kita baca, boleh? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Riwayat Al-Bukhari. Maksudnya apa?
jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api dan menunggangnya di atas belakangnya, yakni untuk dijual, pasti lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang lalu orang itu memberi kepadanya atau menolaknya. Okey, hadis riwayat Bukhari. Nabi cerita tentang orang yang kumpul kayu api, letak di belakangnya, kemudian dia bawa, nak buat apa? Nak buat pergi jual. Orang tu lebih baik daripada orang yang tak ada nak ambil kayu api letak belakang, bawa nak pergi jual. Dia pergi buat apa? Minta. Nak RM1 bang, nak RM2 bang, lapak ni bang, contoh kan. Tapi badan duk sihat, badan duk tegak kan. Oh, tapi minta pula. Allah Akbar. Nabi kata apa? Orang itu lebih baik daripada orang yang minta-minta lalu orang itu memberi kepadanya ataupun menolaknya. Okey, hadis dan maksudnya. Okey, tadi kita maksud secara umum ataupun secara keseluruhan. Sekarang kita tengok pada ayat demi ayat. Okey, yang pertama, la an yakhtiba ahadukum huzmatan ala zahrihi. Jika seseorang daripada kamu, la an yahtatiba ahadukum, seorang daripada kamu mengumpulkan kayu api, huzmatan ala zahrihi, dan menggunakannya di atas belakangnya, letak di atas belakang untuk jual, untuk dijual. Okey, kemudian Nabi sambung, khairun lahu min an yas'ala ahadan. Khairun lahu, lebih baik, pasti lebih baik daripadanya, kepadanya, min an yas'ala, daripada dia duk minta. An yas'ala, yas'ala ni minta, ahadan, seseorang. Daripada duk minta daripada seseorang, lebih baik daripadanya, daripada duk minta kan. Fayu'tiyahu aw yamna'ahu, lalu orang itu memberi kepadanya atau menolaknya. Jadi orang minta, perbuatan meminta tu, tak kira lah sama ada orang yang kawan tu bagi, orang yang diminta tu bagi ke tak bagi ke, perbuatan meminta tu sebenarnya telah pun dikatakan oleh Nabi bahawa tak baik. Nabi bagi contoh orang yang cari kayu api letak di belakang, walaupun orang kata apa, berat kan, payah, kotor, tapi pekerjaan itu adalah lebih baik daripada dia duk pergi minta-minta kepada orang. Kita pergi dengan lebih lanjut. Kita pergi dengan lebih lanjut spektrum ilmu sebelum tu. Okey, antara pekerjaan para Nabi dan Rasul yang mana mereka juga bekerja, bukan maknanya apabila dilantik menjadi Rasul, dilantik menjadi Nabi, tak payah kerja. Dah. Ni tengok contoh Nabi Adam alaihissalam juga menjadi seorang bekerja sebagai petani. Nabi Idris jadi tukang jahit. Nabi Musa menternak kambing. Nabi Daud tukang buat besi. Nabi Zakaria tukang kayu. Dan Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW juga adalah seorang pekerja. Nabi buat apa? Mengembala kambing. Kemudian Nabi buat apa lagi? Seorang yang berniaga. Itu adalah Nabi-Nabi yang turut melakukan pekerjaan nak sara keluarga, nak sara hidup. Daripada Al-Imam Ibn Katsir dan Qisasul Anbiya. Okey, seterusnya kita tengok konsep berdikari. Ini maksud berdikari. Maksud berdikari. Okey, maksud berdikari apa dia? Berusaha sendiri. Dia punya point dia, berusaha sendiri. Berdikari, berusaha sendiri, ataupun orang kata apa? Berdiri atas kaki sendiri dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. Itu maksud berdikari. Berusaha sendiri dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. Okey, masuk pada konsep berdikari. Ada 5 konsep yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitu yang pertama, menggunakan potensi diri yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kekuatan tubuh badan dan kecerdasan akal untuk perkara yang bermanfaat. Menggunakan kelebihan yang ada pada diri kita yang Allah telah berikan kepada kita. Kekuatan tubuh badan kita, sihatnya kita, cerdasnya akal kita untuk berfikir, dan apa jua yang Allah berikan panca indera kita lengkap sempurna, kita gunakan untuk memperolehi pendapatan bagi menyara kehidupan kita dan keluarga kita. Jangan bila kita ada kelebihan potensi yang kita sebutkan ini,
maka dia tak gunakan dengan sebaiknya, bahkan duk meminta-minta. Itu adalah perbuatan yang sangat orang kata apa, dipandang tak baik di sisi agama kita. Okey, yang kedua apa dia? Membebaskan diri daripada bergantung pada pihak lain demi memelihara maruah dan kemuliaan diri. Tengok abang kakak, ada di kalangan masyarakat kita yang mana kalau kita tengok di sudut keluarganya sememangnya tak sempurna, orang kata apa, tak kaya, serba tidak mencukupi, akan tetapi mereka bahagia dan mereka sendiri sebut, kami tak perlukan bantuan daripada siapa-siapa, kami seronok, kami bahagia, kami cukup dengan apa yang ada. Allahu Akbar. Maknanya mereka tak bergantung kepada orang lain. Apa yang ada, apa yang Allah beri, itulah yang terbaik untuk mereka. Bukan tak ada lagi duk meminta, lagi tak cukup, lagi tu duk mengharap kan. Jadi kita cuba untuk bebaskan diri kita daripada bergantung kepada orang lain, gantung pada pihak-pihak yang sentiasa orang kata apa ni, duk bagi sumbangan kepada kita. Lagi orang bagi sumbangan, lagi tu kita seronok. Bila orang tak bagi sumbangan, kita pun nak hidup macam mana? Sebab tu kita kena latih diri untuk bekerja. Okey, sebab apa? Nak jaga maruah dan kemuliaan diri. Okey, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, meyakini kemampuan diri untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Itu sebab dia kita kena berdikari. Kalau kita duk harap orang, kita duk duk minta simpati orang, sampai bila kita nak tahu kita ni mampu melakukan kerja kan? Ni tak dan nak buat, tak sempat nak buat kerja lagi dah, kata tak boleh dah. Tak try lagi, kata saya tak boleh, saya tak larat, saya ni tengok tangan pun dah lembek dah, tak larat dah. Tapi muda lagi, kuat lagi, malas sebenarnya kan. Okey, itu cerita dia. Jadi yakinlah pada diri kita, kita mampu untuk melakukan tugasan tersebut. Okey, yang keempat, nak cerita tentang berdikari ni kena ada azam, semangat, kena ada iltizam dengan hemah yang tinggi untuk menaikkan kualiti diri masyarakat dan negara. Okey, nak berdikari, kita kata pada diri kita, aku mampu buat untuk tingkatkan kualiti diri aku ni orang hebat, Allah bagi aku kekuatan, kesihatan, takkan ni benda simple pun tak boleh buat kan. Jadi kita kena kata pada diri kita, kita mampu untuk lakukan pekerjaan tersebut untuk meningkatkan kualiti diri kita, maruah diri kita, mulianya diri kita di pandangan masyarakat dan juga negara. Gitu cerita dia. Okey, yang keempat. Yang kelima, berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menyara kehidupan. Berusaha maknanya dengan kerja, lakukan urusan dengan anggota badan kita. Jangan mengharap orang kan, kata ustaz, tengok mereka minta sedekah tu pun usaha juga kan, contohlah kan, untuk sedekah tu usaha juga. Ya, memang usaha, tapi perbuatan dia tu lebih kepada meminta-minta. Jadi meminta-minta ini satu perkara yang tidak disukai di sisi agama Islam. Bahkan Nabi sendiri pun menyebutkan, orang yang bekerja itu lebih mulia daripada orang yang suka minta-minta. Jadi apalah kurangnya kita agak bila kita berusaha, rezeki yang kita dapat, pendapatan yang kita dapat lebih seronok untuk kita gunakan daripada benda yang Allah bagi kan. Allahu Akbar. Okey, boleh insya-Allah berusaha sungguh-sungguh untuk saraf kehidupan kita. Okey, seterusnya spektrum ilmu sikit. Al-Miqdam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman khattu khairan ma akala ahadun ta'aman khattu khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi." Riwayat Al-Bukhari. Nabi kata apa? Tidak memakan seseorang sesuatu makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Nabi kata, seseorang itu bila makannya sesuatu makanan ataupun orang kata apa, rezeki lah, rezeki, tidaklah lebih baik baginya jika tidak dilakukan daripada hasil kerja tangannya sendiri.
Bila dia melakukan satu kerja dengan tangannya sendiri dan dia mendapat hasil, itu dah lebih baik daripada dia. Nabi bagi contoh, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS makan daripada hasil kerja baginda sendiri. Nabi Daud buat apa? Nabi Daud tukang besi. Nabi Daud katok namanya apa, membuat besi lah, buat pedang, buat baju besi dan sebagainya. Nabi Daud buat sendiri. Tak ada duk suruh orang duk tak buatlah, bagilah duit kat aku sikit, aku kan Nabi. Dia duk kata Allah Akbar. Tak. Nabi suruh kita kerja pada hasil tangan kita sendiri. Okey, apabila kita berdikari orang kakak, kita akan dapat kelebihan. Mestilah mendapat kelebihan. Jadi antara kelebihan yang akan kita dapat itu di sudut agama. Jadikan Islam dipandang tinggi kerana umatnya rajin berusaha. Kita lah yang akan meningkatkan darjat ataupun meningkatkan maruah imej Islam di pandangan masyarakat ataupun pandangan dunia. Kita lah yang akan mengangkat imej martabat Islam di pandangan dunia. Apabila kita malas, kita sentiasa mengeluh dengan kerja kita membawa nama agama itu dan akan menyebabkan orang pandang serong pada agama kita. Jadi orang kakak, kita berdikari, kita rajin berusaha. Orang akan kata orang Islam ni rajin, orang Islam ni semangat, orang Islam ni kuat. Itu yang penting, kita nak buat nama agama. Itu yang pertama. Yang kedua, di sudut ekonomi, mendapat sumber pendapatan yang diyakini halal semestinya. Bila kita kerja dengan tangan kita sendiri, kita melakukan kerja yang halal, kita tahu sumber daripada mana, kita sendiri menjaga di sudut kehalalan, di sudut orang kata apa, integriti kerja kita tu, insya-Allah lebih baik untuk kita menggunakannya pendapatan tersebut kerana kita tahu kata itu adalah halal. Di sudut ekonomi. Okey, jadi buat sendiri. Nak mengharap orang tahmai pada mana, sumber daripada mana, sebab tu kita makan ikut suka tadah kita aja. Silap-silap benda tu sumber daripada benda yang haram masuk dalam badan kita. Masya Allah, badan kita dah ada benda-benda haram. Jadi itu boleh menyebabkan diri kita ni tergolongan golongan orang yang telah memakan benda-benda haram. Nak minta simpang. Okey. Yang ketiga, di sudut pendidikan, melahirkan modal insan yang berkepakaran tinggi melalui penerokaan ilmu dan kemahiran. Orang Islam yang bersemangat, orang Islam yang berazam, beriltizam dan mempunyai orang kata apa, kekuatan yang jitu, ilmu yang tinggi, kemahiran yang mantap, maka akan melahirkan modal insan yang mempunyai kepakaran yang hebat. Siapa? Orang Islam. Siapa? Abang Kak Agak. Macam tu cerita dia. Okey. Yang keempat, apa dia ni? Yang keempat, di sudut kemasyarakatan, memperkasakan daya saing masyarakat untuk mempertingkatkan taraf kehidupan. Bila saling sama-sama bekerja, saling sama-sama membantu dalam masyarakat, maka akan ada daya saing, akan ada peningkatan produktiviti dalam masyarakat. Tak langsung akan mempertingkatkan taraf kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi ini kelebihan, kebaikan bila kita melaksanakan perlakuan berdikari. Apa tu maksud berdikari tadi ni? Kita cerita tadi ni, berusaha sendiri kan, berusaha sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Okey. Amalan sikit. Bila kita melakukan usaha, kita buat kerja, tidak lengkap amalan kita tanpa kita mohon doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usaha dah, ya, kita kerja dah. Kita bersusah payah buat dah. Last sekali kita tawakal, minta doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sentiasa memberikan keluasan pada rezeki kita. Ini doanya abang kakak, insya-Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ni Nabi ajak riwayat At-Tirmizi. Ya Allah, cukupkan untukku dengan rezeki yang halal tanpa yang haram, dan rezeki yang dan tidak bergantung kepada rezeki daripada sesiapa selainmu ya Allah. Ni kita minta ya Allah,
luaskan rezeki kita, kan, berikan rezeki yang halal, rezeki yang diberkati. Jangan berikan rezeki yang menyebabkan kita semua ni tergolong dalam golongan orang yang rugi. Allah Akbar. Ini kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey. Pengajaran hadis sebagai umat Islam yang pertama, kita adalah memandang mulia kepada pekerjaan yang halal walaupun hasilnya sedikit. Kan, kadang kita tengok orang yang bekerja benda yang mungkin dalam sektor yang agak kurang bersih, agak yang kotor, berat dan sebagainya. Kita duk kata pekerjaan mereka tu pekerjaan yang tak mulia, pekerjaan yang tak bagus, pekerjaan yang tidak baik. No, mereka tu buat kerja yang halal. Janganlah kita memandang remeh dan memandang hina pada pekerjaan orang lain. Kita duk kata orang ni tak kena, orang ni tak kena, kita pula tak kerja. Sebenarnya kita pula lebih tak baik daripada mereka. Walaupun kerja mereka tu kotak, mungkin kerja mereka tu gajinya sikit, tapi hasilnya, gajinya itu berkat. Kalau kita kerja hebat-hebat, kerja tinggi-tinggi, tapi makan rasuah, kan, lepas tu dapat daripada sumber yang haram, maka itu lebih baik ke? No, itu lebih teruk dan lebih tak baik daripada orang yang dapat gaji sikit tapi berkat gajinya. Okey. Yang kedua, kita adalah menghindari perbuatan meminta-minta. Janganlah kita duk suka sangat meminta ni dan bergantung kepada orang lain demi memelihara kemuliaan dan maruah diri. Ingat abang kak, bila kita suka meminta-minta, suka bergantung kepada orang, ingat bahawa sebenarnya dia berkait dengan maruah dan mulia diri kita. Kita duk minta orang, kita duk bergantung pada orang, sebenarnya dia sedang menjatuhkan maruah kita sendiri. Baik kita susah tak apa, yang penting kita buat. Jangan kita senang disebabkan orang lain bantu. Orang kan pandang hina kat kita, orang akan pelekeh kita, alah hang bolehlah orang tolong, contoh kan. Jadi biar kita sendiri yang kerja, kita sendiri yang usaha, kita dapat, kita puas hati. Gitu cerita dia. Jadi ia akan dapat meningkatkan maruah diri dan mulianya diri kita. Okey, yang ketiga, nak berdikari, kita kena cari ilmu. Nak berdikari, kita kena ada kemahiran. Jadi kita kena cari ilmu dan kemahiran. Untuk apa? Untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Kalau ada peluang, sambung belajar. Kalau ada peluang menambah pengalaman di sudut kemahiran, lakukan. InsyaAllah untuk kemajuan dan pendapatan kita yang lebih baik, insya-Allah. Dan yang keempat, kita adalah membantu orang yang memerlukan pertolongan. Yang ni lain sikit. Tadi kita duk minta ke orang, akan tetapi mungkin di kalangan masyarakat kita ada yang betul-betul tidak mampu, ada yang betul-betul memerlukan bantuan, maka kita lah yang perlu untuk menghulurkan bantuan tersebut. Kita adalah bantu orang yang memerlukan pertolongan mengikut keupayaan agar hidup dirahmati. Jangan kedekut. Kita memang usaha dah, kita susah, tengok daripada disebabkan susah dan payah kita tu, kita dapat gaji banyak, kan, kita dapat rezeki yang banyak, Allah bagi rezeki kita lebih ni. Bila orang meminta dekat kita, terus kita bagi tazkirah, ni abang pasal apa yang duk suka minta ke orang, pasal apa duk suka minta ke orang. Ingat ni, saya ni kerja ni dapat gaji banyak, rumah besar, kereta besar ni, semua usaha saya ni. Abang senang-senang main minta dekat saya. Bukan maksudnya macam tu. Kita tengok pada orang yang meminta tu mungkin memerlukan sangat-sangat bantuan, maka kita apa salahnya sucikan sikit harta kita dengan memberikan bantuan di sudut sedekah. Tak sukar, tak payah pun, insya-Allah itu lebih barakah pada rezeki yang kita perolehi. Boleh semua, insya-Allah. Okey. Jadi spektrum ilmu, Ustaz baru nak jadi tu maknanya nak publish lah. Rupanya ada lagi tentang spektrum ilmu sikit. Okey. Al-Miqdam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqatun wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqatun
wa ma at'amta zawjataka fahuwa laka sadaqatun wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka khadamatun. Riwayat Ahmad. Nabi sebut, makanan yang kamu usahakan untuk dirimu ialah sedekah. Makanan yang kamu usahakan untuk anakmu ialah sedekah. Makanan yang kamu usahakan untuk isterimu adalah sedekah. Dan makanan yang kamu usahakan untuk pekerjamu adalah sedekah. Setiap apa yang kita buat dapat rezeki dan kita bagi kepada anak kita, nombor satu Nabi sebut kepada diri kita juga adalah sedekah. Kita dapat rezeki atau usaha kita tu, kita bagi anak kita makan, sedekah. Kita ada rezeki, kita ada gaji, kerja kita yang baik, halal, kita bagi isteri kita makan, sedekah. Kita bagi pekerja kita makan, sedekah. Semua amalan tak akan sia-sia, insya-Allah akan beroleh pahala sedekah. Yang penting kita kena usaha lah. Kita kena kerja, kita kena buat perkara yang halal, insya-Allah rezeki yang kita dapat juga rezeki yang halal dan diberkati, yang terbaik, insya-Allah. Baik, okey, wallahu taala a'lam. Sekian, terima kasih. Abang kakak kita pelajar tingkatan 4 selesai pelajaran 9, kemuliaan berdikari. Lepas ni boleh ikut semangat lagi untuk kita meneruskan aktiviti keharian kita dalam suasana usaha sendiri. InsyaAllah kan, nak sesuatu usaha sendiri, nak dapatkan lebih usaha sendiri, nak berjaya usaha sendiri. InsyaAllah itu lebih diberkati, dan mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memudahkan urusan seharian kita. Boleh? Terima kasih banyak-banyak kepada yang belum like, like video insya-Allah. Yang boleh komen kat bawah, bolehlah komen. Ustaz alukan sangat sebarang perkongsian ataupun pengalaman ke, ataupun kisah cerita hidup ke, ataupun nak ucap terima kasih dan sebagainya, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Dan pada yang belum subscribe, boleh subscribe channel Ustaz untuk mendapatkan info-info update terkini daripada video channel Rosyam Abidin. Dan jumpa lagi di lain rancangan. Okay, wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan katsira. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tak pun anda ada kekurangan kesilapan. Kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.